Sebelum itu, kita nak ulas sedikit mengenai beberapa perkara. Pertamanya adalah PAS tidak mengundi. Okey, pertama sekali PAS PN tak minta undian belah bagi kerana tak mengundi. Kerana PAS tak mengundi, kerana tak mengundi. Maksudnya PAS tak mengundi hari ini, dia kata. Okey, kita akan ulas mengenai perkara tersebut, tapi kita baca dulu. Alright, kita baca dulu Langsung, PN tak minta undian belah bagi kerana tak mengundi, Taqiyuddin. Dewan Rakyat bersidang buat kali pertama setelah pilihan raya umum ke-15. Ahli Parlimen hari ini memilih Speaker Dewan Rakyat yang baru serta dijangka mengundi usul percaya terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Malaysia Kini melaporkan pukul 6.35 petang. Sementara itu, Ketua WIP PN Taqiyuddin Hassan Kota Baru berkata pembangkang tidak meminta undi belah bagi kerana tidak mahu mengundi dokumen yang tidak sah. Dia merujuk kepada saya gelak ni. Dia merujuk kepada memorandum persefahaman antara parti-parti kerajaan untuk membentuk kerajaan perpaduan dan mendukung Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita tidak minta undi sebab kita tak mengundi, kata. Kita tak minta undi sebab kita tak mengundi. Sementara itu, Menteri Komunikasi pula berkata tidak semestinya undian boleh bagi dijalankan. Kita dapat duluan pada 70-an ketika usul sama lulus dengan undian suara. Okey. Now, apa yang berlaku? Saya nak cerita dahulu. Yang pertama sekali, undian ni dia ada beberapa cara. Pertama sekali, kita akan buat undian suara. Okey, kita buat undian suara. So, kalau sekiranya undian suara itu lebih ramai, kita tanya dulu, okey, mengenai usul ini, kita ada masalah yang dibawa kepada Dewan. So, mengenai usul ini, kita nak berapa ramai yang bersetuju? Setuju. Berapa ramai yang tak setuju? Tak setuju. Ataupun dalam kes tadi tak bunyi langsung kan? Dia baca tak bunyi langsung. So, dia tak bunyi. So, dalam keadaan itu, maka speaker akan mengatakan daripada sini kita suara bersetuju lebih daripada suara tidak bersetuju, maka usul ini diluluskan. Okey. Now, bila masa, okey, biasanya itu kenapa nak mempercepatkan proses. Itu nak cepatkan proses. Kalau kita nak undi kira seorang-seorang, pasal tak tuan-tuan, akad sumpah tadi pun dah setengah hari. Kan? Bayangkan kalau kita nak angkat nak kira seorang-seorang akan ambil masa. Alright. So, kalau sekiranya tiba-tiba setuju, tak setuju, lebih kurang je, maka undian belah bagi akan dilaksanakan. So, undian belah bagi dilaksanakan dengan cara yang macam speaker buat tadilah. Masa pengundian speaker dan timbalan speaker tadi kan. Sebab itu saya tulis dekat tajuk ni, PN kalah 3-0. Kenapa kalah 3-0? Undian yang pertama adalah undian speaker. Datuk Johari Abdul, dia letak jawatan sebagai adun Kedah semalam, 2 hari lepas. Maka kita dah jangka dah sebenarnya dia akan dilantik jadi speaker kan. Kemudian dia dinamakan, PN pun letak nama. Bila buat undian, ada 147 yang menyokong Datuk Johari Abdul. Sedangkan hanya 70 lebih yang menyokong calon Perikatan Nasional. Ni ada balance, maksudnya ada balance yang tak menyokong tau. 147. So kita tanya, bukan 148 ke? Laila Taib lewat sikit datang tadi, dia pun lewat angkat sumpah, dia lewat datang, so dia tak tempat mengundi. Ada yang kata orang PH lah tak datang mengundi lah. Ada kata Hasan Karim tak setuju. Bukan, tak ada Hasan Karim setuju. Yang lambat tadi daripada GPS, dia lewat sikit, jadi dia tak sempat nak buat undian pagi tu, tapi dia sempat angkat sumpah. Kalau tak, ada 148 lah. So 148 ni adalah jumlah magic number, it's a two-third. Now, undian kali pertama, PH menang. Undian kali kedua, timbalan, PH menang. So 2-0 dah. Macam tengok malam tadi tengok bola kan. Tengok bola tadi mendebarkan kan. Mula-mula Argentina leading 2-0. Oh, kita jangka menang lah, tapi saya cakap jangan. Pernah sejarah Argentina leading 2-0 kalah tau. So dia kena leading 3-0 baru boleh menang. Rupanya betul apa saya cakap. Dia seri 2 sama. Cerita bola pula kita kan. Poinnya adalah malam tadi tu mendebarkan jugalah. So hari ni bila kita tengok dia kurang mendebarkan sebab tengok-tengok kalah teruk dah. So bila saya tengok ujian kepada speaker pun dah 148, bagi saya tak pelik lah. Tetapi apa yang menariknya adalah perbahasan-perbahasan ni dikemukakan oleh ahli Dewan Rakyat ni, ahli Parlimen ni. Perbahasan-perbahasan mereka tu agak menarik lah, saya nak ulas. Kenapa saya kata agak menarik nak ulas? Dia macam ni tuan-tuan. Kita tengok kualiti perbahasan. Okey, ada yang suka YB Hulu Langat tu lah kan, Sani tu kan. Dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Tapi bagi saya kerajaan kena ada juga seorang macam tu. Dia kena ada seorang, kita panggil peluru tabur. Kan, kalau kita tak ada macam tu, teruk kita kena orang sebelah. Kan, dia kena ada seorang macam tu. Dia kena ada orang kata apa dia kena ada apa kita panggil lah, ada satu istilah tu. Dia kalau kita ramai-ramai ada seorang tukang rempuh. Dia tukang rempuh lah. Apa pun dia cakap dia tukang rempuh. Dulu Pucung, sekarang dia
dia ni tukang rempuh je. Apa-apa hal, kau duduk. Dia tukang rempuh. Sebab kat sebelah pun ramai juga tukang rempuh. Tapi kita merindui lah Tajuddin Rahman, Kina Batangan dah pergi kat sebelah kita. Jadi tak adalah. Dulu yang kaki rempuh ni Tajuddin Rahman, Kina Batangan, Syahidan Kasim, Baling, lepas tu kalau kita tengok ada 2-3 lah yang kaki rempuh belah UMNO ni. Tapi sekarang ni ramai dah sama ada tak bertanding ataupun dia dah pergi kat sebelah PH, sebelah kerajaan. Maka yang tinggal Syahidan Kasim je. Bila Syahidan Kasim tinggal, yang lain tak boleh kata apa, tuan-tuan. So bila Syahidan Kasim kita letak Sani kat situ, dia pun dah tak boleh kata apa dah. Rafizi tadi bengang juga lah dengan Sani. Saya tengah dengar dekat kereta tau, saya guna Bluetooth. Bila part yang lain berucap, okey, jadi kita akan membahaskan usul. Bila sampai bab saya kata, benarlah saya buka kuat sebab yang berbahas tu slow suara. Bila Sani masuk, you punya speaker lagi kuat daripada daripada orang yang berbahas tu. Terpaksa saya slowkan saya punya speaker tu. Orang kata, ya Allah, dia ni kan. Kena ada juga tukar langgar tu, kena ada. So bagi siapa yang tak biasa parlimen ni, dia rasa macam teruknya parlimen kita ni dia kata, sebab korang tak biasa tengok kan. Kalau kau biasa tengok, dia itu normal. It's just another day in business. Dulu lagi teruk. Dulu ada Khalid Samad. Kalau belah PH yang tukang sembuh ni Khalid Samad. Lepas tu Sepang tu yang amanah tu dia. Lepas tu Mahfuz. Lepas tu kita ada dulu yang tukang sembuh juga Puchong. Ada 2-3 orang daripada PH tukang sembuh, 3-4 orang daripada BN UMNO tukang sembuh. So Dewan tu memang tak boleh kawal lah kan. Kali ni kita tinggal Syahidan Kasim je. Kita tinggal seorang Syahidan Kasim je. Yang lain tu macam tak nampak dia punya sembuh dia tu. So Sani dah sedia dah kan. Bila Sani sedia-sedia, tengok rupanya tinggal seorang jadi tukang sembuh PN. Jadi macam tak syok lah. Lepas tu yang lain tu MB Negeri Sembilan. Apa khabar Amin? Amin, ya Allah. Ya, aku panggil Amin je. Yang Muhammad. Minta maaf, saya dengan Wabi Amin ni kawan, jadi panggil Amin je. Oh, terima kasih hadir. Aku pun tak nampak bawah tadi kan. So memang kena sembuh kan. Kena sembuh. Wabi Amin pun ada tadi tu. So Saiful Izham. Oh, ada Saiful Izham ada. So dia kena sembuh kan. Kita kena ada sembuh. Tapi sekarang ni yang tunggal sembuh seorang. Jadi apa yang tak biasa dengan parlimen ni memang, ialah tadi tiba-tiba saya tengok live tadi pun 20k tengok. Uish, tak pernah, jarang saya tengok parlimen sampai 20k orang tengok kan. So tadi 20k live view orang tengok Dewan Parlimen kan. Dewan Rakyat bersidang tadi. Jadi dia tak biasa, dia terkejut. Ish, apa ni? Kenapa macam ni Parlimen Malaysia? Itu biasa. Yang ni tak teruk sangat tuan-tuan. Ada lagi teruk daripada ni. Sampai speaker dah give up dah. So okay lah, tahniah kudus kepada Datuk Johari tadi, berjaya kawal jugalah. Dan mereka taklah terlalu ganas sangat. Tapi poin saya nak bawa hari ni adalah berkenaan dengan persoalan yang dibangkitkan. Dia bangkitkan beberapa perkara yang tak relevan tadi tuan-tuan. Pertama, dia bangkitkan kenapa guna YDPA. Kenapa guna Agong? Kenapa jual nama Agong? Dia bangkit isu itu. Yang pertama. Yang kedua, dia bangkitkan isu berkenaan dengan what do you call that, satu Agong, satu perjanjian yang tidak konstitusional, dia kata. Kemudian si Syahidan Kasim bila dia naik, dia cerita, dia bahas. Perbahasan dia tu makan diri. Dia kata kita tak patut, kalau macam ni kita, bagi saya tak payahlah buat usul ni. Bagi saya kita dah tak payah dah buat usul ni sebenarnya. Usul ni sepatutnya kita tak payah buat dah, sebab kan YDPA dah suruh. Lepas tu bangun Ipoh Timur, dia kata kalau macam tu kamu sokong lah ya. Lepas tu dia dah checkmate dah. Dia sebenarnya nak troll kita. Dia kata kalau macam tu kenapa nak buat usul? Okey, tuan-tuan saya terangkan kenapa nak kena buat usul ni. Dia macam ni, kalau kita tak bawa usul ni, dia macam saya kata, dia Anwar Ibrahim tak legally obliged. Tidak ada satu orang kata suruhan ataupun orang kata ketetapan daripada undang-undang mengatakan dia kena buat. Usul undi percaya atau tak percaya ni tak ada ketetapan undang-undang. Tetapi dia morally obliged untuk nak orang kata secara orang kata impaknya dia kena buat benda ni. Secara impaknya dia kena lakukan usul undi percaya. Usul undi percaya ni pernah dibuat oleh Tun Hussein On, pernah dibuat oleh orang kata oleh Menteri Badawi, Abdullah Ahmad Badawi pernah buat. Tetapi bezanya kedua-dua itu dilakukan dalam keadaan UMNO memerintah. Dan kerajaan yang memerintah itu adalah UMNO dan mereka untuk diri mereka sendiri. Itu tak ada isu. Tetapi yang ini dalam keadaan di mana walaupun
Dia bukan satu kerajaan Pakatan Harapan ke, bukan. Dia tak ada, dia bukan kerajaan Pakatan Harapan, dia bukan kerajaan UMNO, dia bukan kerajaan kata DAP, bukan. Dia bukan kerajaan PKR, bukan. Dia satu kerajaan di mana ada gabungan. So mereka bahaskan isu, wajar ke guna perkataan gabungan. Ini apa nama daripada PN tadi membahaskan. Ni kamu tak belajar istilah sains politik. Perpaduan bermaksud tak ada pembangkang. Ini yang Mahathir sebut dahulu. Itulah maksud perpaduan. Definisi perpaduan sekian. Saya bahaskan benda tu. Saya jawab benda tu. Saya kata definisi tak penting. Sebab definisi itu tidak akan membawa kepada apa-apa implikasi. Apa terma kita nak pakai pun itu terma kita. Sebab definisi itu tak penting kerana kita bukan membahaskan hal undang-undang dalam perkara ini. Yang penting substance dia. Sebab itu dalam Shakespeare dia tulis satu verse dalam Romeo and Juliet. Dia kata roses by any other name would smell just as sweet. Maksudnya bunga rose tu, letaklah nama apa sekalipun, dia tetap bau sama dengan bunga rose. Sebab tu saya kata kerajaan letaklah perpaduan, kecampuran, kegabungan, ke apa nama sekalipun, nama tak penting, yang penting substance. So perbahasan tadi tu tidak ada perbahasan kepada substance. Dia bukan perbahasan kepada substance, dia more kepada perbahasan kepada nama tak betul. So kalau nama tak betul, kenapa? Kamu tak patut guna nama tu. Jadi kenapa? Apa implikasi dia? Tak ada implikasi. Jadi kita tak nampak perbahasan pembangkang tu perbahasan yang berilmiah. Kalau saya jadi pembangkang lah. Tapi kalau saya jadi pembangkang, saya fikir apa aku nak bahas kan?